Adakah anda ingin mengetahui bagaimana untuk menembusi pasaran Amerika Syarikat dan Perancis? Kami akan bersama Encik Muhammad Hairil Haider, Ketua Pegawai Eksekutif Dalusia Sdn Bhd, dan Encik Abuza Muhammad, Pengarah Pembangunan Perniagaan Bonrico Sdn Bhd, yang telah berjaya menembusi pasaran Amerika Syarikat dan Perancis. Dua orang anak muda ini akan berkongsi pengalaman dan cara bagaimana mereka dapat membantu PKS lain bagi bersama-sama dengan mereka untuk menembusi pasaran dua buah negara barat ini. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan yang akan bersiaran secara langsung pada 11 Ogos 2021 hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti siaran secara langsung melalui Facebook SME Corp Malaysia, yang mana hari ini kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Mungkin ramai yang dah kenal tetamu yang akan saya perkenalkan sebentar nanti, tapi insya-Allah kita akan berkenalan dengan mereka secara lebih lanjut selepas ini insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semua yang sedang menonton secara langsung di Facebook Live SME Corp Malaysia, sesi soal usahawan ini yang dibawakan khas oleh SME Corp Malaysia. Dan saya juga nak doakan agar semua yang menonton live pada pagi ini diberikan kesihatan yang baik, dan mudah-mudahan sesi live soal usahawan pada pagi ini merupakan satu wadah yang dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton pada pagi ini. Sebelum itu saya juga nak mohon kerjasama anda yang sedang menonton sesi live pada pagi ini untuk share seberapa banyak yang boleh supaya sesi soal usahawan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada semua rakan-rakan PKS kita yang ingin mengetahui bagaimanakah cara dan bagaimana kita dapat menembusi pasaran Amerika Syarikat dan juga Perancis pada pagi ini, yang akan disampaikan oleh dua orang anak muda yang akan berkongsi dengan kita sebentar nanti. Okey, dan saya juga nak memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan, sila tuliskan persoalan anda di ruangan komen, dan insya-Allah kami di pihak Urustia akan cuba menjawab setiap persoalan yang diajukan kepada ketiga-tiga panel kita pada pagi ini. Dan saya juga percaya hari ini bukan sahaja rakan-rakan daripada usahawan, tetapi sesi pada pagi ini juga turut menarik minat pelajar-pelajar daripada UKM. Saya kira pada pagi ini terima kasih kepada rakan-rakan di UKM. Terima kasih kerana sudi menonton. Dan hari ini seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan 3 orang tetamu istimewa yang mana saya tak nak lagi membuang masa. Jadi saya kira izinkan saya untuk terus sahaja memperkenalkan 3 orang barisan panelis kita pada pagi ini, iaitu kita akan bersama dengan Encik Muhammad Hairil Haider, Ketua Pegawai Eksekutif Dalusia Sdn Bhd. Selamat datang Encik Hairil. Terima kasih Cik Zul. Baik, dan seterusnya kita akan bersama dengan Encik Abuza Muhammad, Pengarah Pembangunan Perniagaan Bonrico Sdn Bhd. Apa khabar Encik Abuza? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tak kurang mudanya kita juga ada Encik Amrul Nazri Abdullah, Pengarah Bahagian Kerjasama Antarabangsa SME Corp Malaysia, yang akan turut bersama-sama dengan dua orang anak muda ini untuk berkongsi dengan anda bagaimana SME Corp Malaysia dapat membantu rakan-rakan PKS kita di luar sana untuk menembusi dua buah negara Uncle Sam ini. Okey. Dan saya tak nak buang masa lagi, ramai yang sedang menonton pada pagi ini. Jadi sebelum kita memulakan sesi ini, saya kira mungkin Cik Hairil boleh memperkenalkan diri Cik Hairil, siapakah nama, dah berumah tangga ke belum, dan mungkin ada benda yang nak dikongsikan pada pagi ini. Silakan Cik Hairil. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak SME Corp kerana menjemput dan sudi menjemput kami daripada Dalusia dan Bonrico. Mana sekarang hari ini kita nak cakap pasal pasaran ataupun how PKS nak tembusi pasaran US dan Perancis lah.
Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khairi bin Kidi, berasal daripada Seremban, Senawang. Sudah berkahwin, menetap di Shah Alam. Syarikat juga di Shah Alam, HQ di Shah Alam. Pengalaman dalam gerak kerja, pengedaran, product development selama 7 tahun, lebih 7 tahun, 7 ke 8 tahun. Dan sekarang ni masih lagi menjalankan aktiviti-aktiviti pengedaran yang bertapak di Malaysia, Perancis dan Amerika Syarikat. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Haril. Seterusnya kita akan bersama dengan Cik Abuza. Rasanya ramai peminat-peminat dia hari ini yang sedang menonton sesi live. Silakan Cik Abuza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Cik Zul selaku moderator. Begitu juga kepada bersama panel. Terima kasih juga kepada SME Corp kerana sudi menjemput atas pelawaan saya yang dari jauh ni. Dan alhamdulillah kita pun beza waktu lebih kurang dalam 6 jam. Kalau di sini pukul 5 pagi sekarang ni Jadi alhamdulillah dengar jelas suara saya. Okey, mungkin Cik Abuza boleh kuatkan sedikit volume. Volume. Okey try dulu saya sekarang dengar suara saya jelas tak? Masih kurang jelas Cik Abuza. Masih kurang jelas. Masih kurang jelas. Ini dah maksimum dah ni. Oh, yeah. Okey, tak apa. Boleh proceed Cik Abuza, silakan. Okey, saya akan cakap dengan lebih kuat insya-Allah. Dan alhamdulillah kalau kata nak memperkenalkan diri ni mungkin ada sebahagian besar masih lagi belum kenal saya siapalah. Bukan saya pun bukan siapa-siapa. Tapi alhamdulillah saya nama sebenar adalah tadi seperti mana yang telah disebutkan. Saya sekarang ni berumur 29 tahun, 30 tahun. Sudah berkeluarga. Sudah mempunyai 5 orang anak. Dan sekarang ni kalau ikutkan saya dilahirkan di Kuala Lumpur, dibesarkan di Melaka dan sekarang ni menetap di Perancis. Jadi ada tiga tempat tu. Jadi alhamdulillah basically saya sebagai director on business management, business development untuk Bonrico. Dan selaku kita panggil kat sini sebagai Gerong ni ataupun kita panggil sebagai CEO untuk Bonrico EU Sazu, syarikat yang berdaftar di Perancis di bawah domain import, export and distribution. Jadi itulah sedikit Cik Zul boleh Okey, menarik sekali. Tentunya banyak soalan-soalan daripada rakan-rakan PKS kita sebentar lagi untuk kedua-dua panel kita. Dan kita akan bersama dengan seorang lagi anak muda juga saya panggil dia. Okey, silakan Cik Amrul. Mungkin nak berkenalan sedikit dengan rakan-rakan yang sedang menonton live pada pagi ini. Terima kasih Cik Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terasa sangat muda hari ini. Memang sebab saya masih muda. Bersama dua anak muda yang saya amat bangga kerana dapat menembusi pasaran US dan juga Perancis yang mana dia akan kongsikan pada hari ini. Sedikit mengenai saya, nama saya Amrul Nazri Abdullah. Saya adalah merupakan pengarah di bahagian kerjasama antarabangsa di SME Corp. Sebab saya dari segi pengalaman, saya berpengalaman lebih kurang 20 tahun, lebih daripada 20 tahun di dalam industri pembangunan PKS sebelum menyertai SME Corp. Saya telah bekerja bersama dengan MNC untuk membantu PKS mengembangkan perniagaan dan juga saya juga pernah bekerja sebagai PKS in doing marketing for PKS dan juga syarikat GLC sebelum saya join SME Corp. Dan setelah hari ini dah lebih kurang 8 tahun saya berkhidmat di SME Corp. Dan portfolio terakhir saya sekarang ini adalah bahagian kerjasama antarabangsa untuk membantu PKS mengembangkan pasaran di dalam dan juga luar negara. Saya asal Kelantan tapi menetap di Kuala Lumpur. Itu sahaja Cik Zul. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Amrul. Ramai juga yang tak tahu sebenarnya Encik Amrul boleh berbahasa dalam bahasa Perancis. Mungkin Encik Amrul nak bagi sedikit selamat pagi ataupun selamat datang kepada penonton-penonton pada pagi ini. Boleh. Bonjour à tous. Bonjour Abuza. Bonjour Khairil. Bonjour Zul.
Bonjour, bonjour. Ah, Baik, terima kasih Cik Amrul. Alright, menarik sekali barisan panel kita pada pagi ini. Bukan biasa-biasa, boleh berbahasa dalam bahasa Fran, dan yang pastinya ketiga-tiga barisan panelis kita pada pagi ini ialah orang Malaysia, original orang Malaysia, dan Alhamdulillah pada pagi ini mereka akan berkongsi dengan kita bagaimana untuk PKS menembusi pasaran Amerika Syarikat dan juga di Perancis. Baik. Dan untuk berkongsi dengan lebih dalam lagi, saya kira ramai yang nanti perkongsian daripada Encik Hairil dan juga Encik Abuza. Dan untuk itu saya nak mempersilakan Encik Hairil untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang menonton FB Live pada pagi ini mengenai bagaimana mereka boleh menembusi kedua-dua pasaran ini. Silakan Encik Hairil. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Pertamanya saya nak cakap pasal PKS. Bila kita cakap pasal PKS, sering nama pun perusahaan kecil dan sederhana. Dan bila cakap pasal PKS, kita tak nampak, kita rasakan ekspor ni terlalu besar. Ekspor ini terlalu tak capai di akal bila kita kata kita ni PKS. Saya sendiri PKS, saya pun ada produk. Saya belum lagi melepasi tahap PKS tu. So, tapi saya rasa perkara-perkara tanggapan sebegini bukanlah tanggapan yang tepat. Kan? Sebab apa? Sebab bila kita kata kita ni usahawan, tak kisahlah PKS ke ataupun kita besar ke, kita senantiasa mencari peluang dan ruang untuk kita explore. Tak kisahlah pasaran pasaran domestik ataupun pasaran antarabangsa. So bila kita kata pasal PKS, bila saya terfikir detik itu, saya rasa macam why not PKS try market luar. Bukan nak kata market Malaysia tak bagus, market Malaysia pun kita masuk juga. Tapi why not PKS kena cari peluang dan ruang untuk explore market luar. Sebab saya dulu saya study kat UK. Saya study kat UK, saya menetap kat UK dalam 5 tahun. So masa tu pun saya dah meniaga kerja kecil kan, jual makanan Malaysia apa semua. So saya nampak potensi yang besar. Satunya potensi yang besar tu adalah berkaitan dengan currency exchange. Can you imagine nasi lemak kat sini mungkin RM3, tapi saya jual nasi lemak kat sana 4 pound. Maknanya 4 pound kali 6 dah RM24 kan. So saya nampak peluang tu bila kita kata pasal market antarabangsa. Bila kita cerita pasal market luar, salah satunya benefit ataupun peluang yang kita boleh nampak adalah berkaitan dengan currency exchange ataupun buying power, kan, buying power di beberapa buah negara. So masa daripada UK tu kita nampak peluang dan saya rasa peluang yang besar di negara-negara especially macam di Amerika Syarikat dan Perancis untuk kita explore. Okey, hari ini saya dengan Abuza akan kongsi slide. Mungkin Cik Zul akan handle ataupun sebenarnya kami ada slide untuk kami share kan. Kami ada slide untuk kami share kan. Boleh saya mulakan Cik Zul Silakan Cik Hairil. Okey. So, sekejap ya. Okey, sedikit. Maknanya hari ni kita santai lah. Hari ni kita santai, kita tak adalah macam dalam kelas ke apa kan. Betul, tak ada. Kan? So bila santai, bila live ni kita nak santai-santai lah kan, supaya perkongsian ni ataupun perkongsian pengalaman yang saya akan kongsikan ni kita tak ada rasa macam berat sangat kan. Betul. Biasa kalau dalam kelas ada juga dulu saya kongsikan ataupun saya buat kelas untuk ekspor ni, yang tu serius lah, tapi yang ni live just kita santai-santai lah. Betul, ini sekadar perkenalan dulu kepada rakan-rakan yang berminat untuk menembusi pasaran dua buah negara Uncle Sam ni. Ya, betul. Okey, saya dengan Cik Abuza dah berkawan lebih 10 tahun lah. Lebih, maknanya berkawan daripada 2009. 2009. Masa tu di Bangi, kita study kat Bangi. So dan time tu pun kita dah nampak dah kepala masing-masing yang suka business.
kan. Kita ada apa? Ada business minded lah orang kata kan. So saya dengan Abu Zah mengucapkan terima kasih banyak-banyak hari ini bagi siapa yang tonton sesi live hari ini kan. So welcome. We are so glad you are here. Okay. Sesi ni dalam slide ni dia ada 2 slide. Maknanya bahasa mudahnya dalam satu slide ni kita ada present ataupun kongsikan gerak kerja 2 buah negara, iaitu Amerika Syarikat dan Perancis. So saya lebih suka untuk berkongsikan berkaitan dengan Amerika Syarikat because aktiviti itu ataupun gerak kerja di sana mostly saya yang handle. Dan lebih manis kalau Perancis tu saya bagikan kepada Tuan Encik Abu Zah lah. Boleh yang macam tu Encik Zah? Boleh. Ni maknanya mungkin bahagian Amerika Syarikat saya akan kongsi dan bahagian France Encik Abu Zah lah. Okey. Bagaimana kami bermula? Ialah kadang-kadang orang pun tanya, kalau macam Abu Zah dia logik lah kan, dia memang study kat France, study kat Perancis, menetap kat Perancis dah lebih 10 tahun. So buat bisnes kat Perancis tu agak biasalah. Tapi macam saya study kat UK tapi tiba-tiba pergi US. Kan, pergi US buat kerja kat US. Okey, pada tahun 2015 masa tu saya dah habis lah. Maknanya visa dah habis kat UK. Saya plan untuk nak buat benda yang kami buat sekarang ni kat UK, tapi UK ni dia agak strict sikit, dia agak susah sikit lah untuk bergerak kat sana. So saya decide masa tu why not kita try market US. Dan why not kita try market US. Saya bincang dengan partner dan tak ada pengalaman lagi. Mana tak ada pengalaman dalam bidang distribution ataupun pengedaran. So saya pergi ke sana dan kita jumpa local partner, kita jumpa orang Malaysia dan kita cakap kita punya gerak kerja ataupun planning apa yang kita nak buat kat US ni. So kisah kat US ni bermula pada tahun 2015 lah. 2015. So apa yang kami buat adalah kami tengok what is the best business model, kan, business model untuk kita mulakan bisnes ataupun pengedaran bisnes pengedaran di US. Okey. Pertamanya kita tahu yang kita berhasrat untuk bawa produk Malaysia, produk daripada negara kita sendiri ke US. Kan, kita nak bawa produk Malaysia ke US. So tapi kita tak ada networking yang besar, tak ada networking yang ramai kat US. So itu adalah gerak kerja ataupun first step kita lah di sana. Kan, di sana. So ini sekitar gambar-gambar yang saya ingin kongsikan, iaitu kita jalankan networking. Kita buat networking dengan few entrepreneur ataupun usahawan lokal di Amerika Syarikat. Dan fokus kami bila kita tahu bila kami tahu yang US ni dia ada kekuatan kalau kita explore melalui ethnic punya market, and ethnic market. So tidaklah kita rasa macam kekok nak mulakan aktiviti tu, sebab mostly ethnic market kat sana ataupun ethnic usahawan etnik ni kalau boleh saya cakapkan seperti macam orang Mexico, berbangsa Arab, berbangsa African, maknanya imigran juga, imigran yang mana diorang sangat supportive, kan, diorang sangat supportive dan support, kan, especially yang beragama Islam lah. So ini adalah gambar-gambar yang kami jalankan lah di Amerika Syarikat. Dan begitu juga di Perancis. Mungkin Abu Zah boleh masuk sebab gambar ni di Perancis yang Abu Zah jalankan aktiviti ataupun gerak kerja yang sama di Perancis. Okey, terima kasih kepada rakan setugas. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bang Khairil, Tuan Khairil, rakan orang kita partner saya lah. Selama kita buat distribution, kita buat macam-macam bisnes bersama. Dan alhamdulillah. So fokus kita sekarang ni adalah fasa Perancis untuk pengetahuan semua para panel ataupun moderator ataupun audiens kita, para pendengar ataupun para penonton sekarang ni. Fasa Perancis ni adalah fasa yang mana adalah fasa baru bagi tahun
awal dulu waktu kita di US. So US ni adalah sekarang ni US kita dah fasa dah bukanlah fasa baru. Tapi France ni dia adalah fasa baru, fasa yang mana kita panggil sebagai entry market, kita panggil validation process, kita panggil survey market. Jadi proses dia adalah memang kita bermula dengan networking. Sebenarnya yang Tuan Khairi beritahu, saya alhamdulillah puji bagi Allah dah hampir 10 tahun di sini. Jadi 10 tahun saya mengenal erti, mengetahui kehidupan kan. Bagaimana kita melihat culture, budaya orang kat sini, bagaimana dia orang punya cara hidup, lifestyle dia macam mana kan. Jadi kita dah nampak dah bagaimana dia orang punya consumption dari segi produk-produk ataupun apakah makanan ataupun produk-produk yang dia orang guna untuk life dia orang. Jadi benda ni dia bermula dengan networking. Tapi kalau kita sebenarnya kita nak faham networking ni, kalau dalam Islam sendiri pun dia beritahu apa, kalau kita nak rezeki berkat kita kena sebarkan salam. Jadi kita buat networking, kita jumpa dengan orang. Kita sendiri pun bermula dengan rakan-rakan yang kita kenal kan. Macam mana diorang pun sebahagian pada macam Tuan Khairi beritahu sendiri pun kita bermula dengan etnik. Kalau di Perancis sama juga, sebab France ni kalau Encik Amrul tahu, Encik Amrul pun sedia maklum, France ni adalah negara penakluk. Dia takluk negara-negara Afrika, khususnya negara Afrika di bahagian utara. Ada Algeria, Tunisia, Morocco, dan akhirnya membawa kepada Central Africa, pergi ke Senegal, sampailah ke South kan, sampailah ke Comoros, Reunion, Mayotte. Jadi banyaklah etnik-etnik yang ada di Perancis ni, dan mereka ni lah yang menjadi kita punya target market, ataupun kita punya rakan networking. So bila kita berkenalan dengan mereka, jadi dari situ kita boleh tahu adakah produk-produk Malaysia ini sejajar ataupun serasi dengan lifestyle dia orang. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, Afrika ni dia ada budaya yang hampir sama. Dengan orang Asia. Khususnya orang Malaysia lah. Makanan mereka makan nasi. Mereka tak seperti golongan-golongan ataupun bangsa-bangsa Arab, tak sama seperti bangsa Perancis, yang mana mereka ni makanan dia adalah roti. Jadi kat sinilah bermulanya kita punya growing gitu. Maksudnya kita buat networking dan kita bertemu dengan small macam Arab ni, kita akan pergi ke kita panggil butchery. Butchery ni kedai Arab halal lah, daging-daging halal. Jadi dan kebanyakan mereka ni adalah sahabat-sahabat di masjid. Jadi kita sambil kita ke masjid tu pun kita kenal orang-orang tempatan, kita panggil sebagai local people lah, orang tempatan. Jadi dari situ bermulanya. Sehinggalah kalau sahabat-sahabat boleh lihat, contoh macam kita ada Rafael. Rafael ni adalah kita punya kita boleh panggil mentor lah. Dia banyak tunjukkan kita bagaimana regulation bagaimana kita nak penetrate market Perancis ni dengan betul, bagaimana dengan teksnya begini. Dan alhamdulillah Zul, kalau saya boleh mencelah sedikit. Silakan Jamul. Betul, terima kasih Cik Abu Zar mention about market ethnic itu. Saya cuba recall balik zaman saya belajar dekat Perancis dulu. Difficulties yang menjadi susah kepada pelajar-pelajar ataupun rakyat Malaysia di sana adalah untuk mendapatkan produk-produk daripada Malaysia. Kalau kita di sana di Paris ataupun di mana-mana di Perancis, memang banyak kedai-kedai yang menjual produk-produk Asia, Vietnamese shop, Asian grocers, tetapi nak dapat produk Malaysia memang susah nak dapat. Tak ada lah. Kalau sekitar tahun berapa Cik Bro? Sekitar tahun bila tu? Baru 2 tahun lepas. Tak adalah. In the 90s. Bunyi tua pula kalau saya cerita tahun 90-an kan. Di zaman tahun 90-an dulu, saya tak sure sekarang, insya-Allah dah makin ada banyaklah produk Malaysia, tapi di zaman 90-an memang susah dapat produk Malaysia. Kalau ada pun dibawa masuk bukan secara proper lah, bukan secara formal. Jadi susah nak dapat, bekalan sentiasa terputus. Kebanyakan produk datang daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada negara Indonesia pun ada, jiran-jiran kita.
tetapi tidak daripada Malaysia. So this is time actually untuk kita perbanyakkan produk-produk kita di kedai-kedai etnik. So, sebagai permulaan seperti Cik Abu Zah mention tadi, sebagai permulaan, this is the best place actually untuk introduce the product lah. And then after that, bila dah diterima oleh rakyat tempatan, bolehlah mula memasuki pasaran-pasaran yang lebih besar seperti hypermarket ke supermarket kan. So that's my experience lah, if I can share. Thank you. Okey, terima kasih Cik Amrul. Saya juga nak bertanya dengan Cik Abu Zah. Mungkin selepas ni boleh teruskan dengan presentation, tapi saya nak bertanya dulu. Cik Amrul ada berkongsi sekitar tahun 90-an produk Malaysia masih belum ada di sana. Sekarang ni dah 2021, adakah masih tiada produk Malaysia di sana ataupun macam mana? Cik Hairil dan Cik Abu Zah lah, mungkin di US dan di France, macam mana dengan keberadaan produk Malaysia di dua buah negara ni? Mungkin Cik Hairil boleh mulakan dulu untuk market US, pasaran US. Untuk produk-produk Malaysia di US, dia kata pasal US. Kalau US dah ada kan, maknanya kalau US tu kalau kita pergi mana-mana ethnic store ataupun ethnic grocer, antara produk yang famous seperti Parata Kawan. Parata Kawan ni dia dah menetap berbelas tahun di US. Kan, berbelas tahun di US. So produk Malaysia sekarang dah ada di pasaran Amerika Syarikat lah. Juga di Perancis pun dah ada kan. Contoh di Perancis pun ada, tapi tidak banyak, mungkin tidak terlalu banyak lah kan, tidak terlalu banyak. Okey. Cik Abu Zah pula macam mana di France buat masa sekarang ni? Produk PKS Malaysia. Untuk pengetahuan semua sekarang ni yang masuk adalah produk-produk company besar lah. Company besar yang masuk. Cuma masih lagi tak banyak. Seperti mana kalau kata macam Kawan tu memang ada di sini juga. Sebab mereka memang kalau ikutkan, diorang adalah boleh kata big company juga kan. Jadi sebenarnya sebab kat sini pun kita ada local distributor yang memang target mereka adalah memang big player. Jadi kita sebenarnya kenapa kita pun, saya dan Cik Khairil dan beberapa lagi berpandangan untuk kita set up distributor company, Malaysian distributor company di Perancis adalah kerana kita nak meraihkan produk-produk PKS kita ataupun SME kita, khususnya barang-barang Malaysia. Saya sangat setuju dengan Cik Amrul punya nyataan bagaimana sebenarnya actually pengalaman tu adalah sama. Saya masih lagi merasai pengalaman tu. Ini pengalaman yang mana kita memang sangat sukar untuk mendapatkan stok barang daripada Malaysia ataupun barang-barang Malaysian produk yang biasa kita gunakan di Malaysia. Sangat limited. Di sini kalau kata kita nak barang-barang nak masak seperti contoh kan, memang orang katanya boleh senang ke dapat barang Malaysia kan, senang ke? Sebenarnya nak kata senang tu memang bukan produk kita lah. Dia akan ada, kita cuba untuk serasikan. Produk ni datangnya seperti mana yang Cik Amrul beritahu, daripada Thailand, jiran-jiran kita je kan. Thailand, Indonesia, apa lagi kan, Singapura, sebagai contoh. Kita tak pasti mengapa dan bagaimana kenapa produk kita ni tak boleh dimasukkan ke sini. Adakah kenapa padahal kita punya halal sertifikat tu pun satu sertifikat yang tinggi, diiktiraf antarabangsa kan. Jadi itulah masih lagi tak banyak. Betul, maksudnya saya merasakan bila kita ada kesukaran ataupun masalah berkenaan dengan produk, maksudnya kita juga akan ada satu peluang terutamanya dari segi syarikat Bonrico dengan Dalusia lah. Di sinilah peluang yang mana kita dapat membawa lebih banyak produk-produk PKS sekarang ni di Malaysia melalui Bonrico dan juga Dalusia untuk penetrate dua buah negara ni lah, betul? InsyaAllah. Okey, jadi saya kira Cik Hairil ataupun Cik Abu Zah boleh teruskan dengan presentation ataupun gambar-gambar yang ingin dikongsikan dengan penonton-penonton kita. Okey, baik. Saya lajukanlah. Mana mungkin lepas ni kita boleh soal jawab ataupun sembang lebih ni. Banyak sekali soalan-soalan di ruangan komen di Facebook, tapi insyaAllah kita akan cuba menjawab. Okey. Okey. Ini maknanya gambar yang kita buat networking di sana di US.
dengan Brother Ali, dengan Brother Salim dan Brother Mio. Okey, ni Abuza pun jalan ke aktiviti yang sama di Perancis. Okey, bila kita dah buat networking, kita go through satu-satu. Kita go through satu-satu sebab benda ni dia bukannya kami faham bila cakap pasal ekspor, dia ada beberapa gerak kerja. Ada yang orang pergi ekspor produk melalui local distributor ataupun local importer yang mana deal direct, mungkin daripada expo, daripada exhibition, kita pergi under Madrid apa semua, dan kami pun jalan benda yang sama juga. Tapi apa yang kami cuba tawarkan ataupun apa yang cuba kami lakukan adalah kita nak control two supply chain yang mana kita handle daripada segi product development, at the same time we handling dan we focusing part distribution punya part ataupun import export punya part. So bila dua benda ni dapat dijalankan dengan serentak, kita dapat control the market, ataupun bukan control market lah, kita dapat explore market. Bahasa yang lebih tepat, kita dapat explore market sebab kita yang jalankan aktiviti itu sendiri. Nah, ini gambar-gambar sekitar gerak kerja distribution di US. Dilakukan sendiri oleh Encik Hairil Kita lah yang bawa lori, kita lah yang tarik troli, kita lah yang apa orang kata? Yang pergi jumpa. Sebab ialah kita tak ada kapasiti yang besar, kita tak ada fund yang besar. Kan? Memang fasa awal memang kita buat semualah. Kita buat semualah. Okey. Ini juga di website market di New York, di Chinatown. So sama juga di Perancis pun kita just buat benda yang sama. Kita tak adalah Perancis punya aktiviti lain, US punya aktiviti lain, tak. Kita mostly sama sebab kita dah tahu gerak kerja apa yang sepatutnya kami jalankan lah. Bila saya cakap saya tarik troli, Cik Abuza pun tarik troli. Bila saya cakap saya bawa dia gaya pun sama. Gaya kena sama. Troli bila kita cakap modal ini yang ada, kita bahagi dua, Perancis sikit, US sikit, contohlah. So kita tak ada special aktiviti yang untuk satu-satu buah negara. Sebab apa yang kami nampak, kenapa bila orang tanya, why you explore Perancis dengan Amerika Syarikat, macam yang Cik Abuza bagi tahu tadi, Amerika Syarikat dengan Perancis, bagi kami dia merupakan satu negara yang ada ramai imigran, ada ramai orang luar. Sebab apa? Sebab orang ni pun mencari peluang macam kami, mencari peluang. So bila orang luar deal dengan orang luar, meaning imigran deal dengan imigran, dia adalah gerak kerja yang memudahkan memudahkan. Sebab apa? Sebab masing-masing mencari peluang, dan why not kita work together ataupun collaborate. Okey. Alright. Sama, ini gambar van kami di Perancis. Okey, selain daripada tu, saya ringkaskan mungkin sebab nak menjawab soalan lepas ni. Ini adalah gambar produk listing kami lah di website. Listing kami di beberapa outlet di Amerika Syarikat. So dan ini juga produk yang kita do market validation and then market trial di Perancis dan Eropah. Yang mana kita hantar kita punya powder base lah. Okay, ini saya share gambar lah hari ni. Okay. Alright. Dan semua aktiviti ni macam ni kami punya warehouse di dua buah negara yang mana kita simpan kita punya barang dan inventory kita. So terbaringlah, dah penat load container, kita terbaring sekejap. Alright, okay. Daripada segi label, daripada specification ataupun apa nak kata, regulation untuk kita masuk satu-satu buah negara, kita kena ikut requirement ni lah. Ini contoh macam kami punya product labeling. Kalau belah kanan tu kita fokus on US punya labeling, ikut spec. Yang warna hijau tu Hairil Ya, yang warna biru tu US, yang warna hijau ni Perancis lah untuk Perancis. Perancis lah. Tulis tu labeling kalau di Perancis ni
dia punya regulation dia adalah memang lah sebenarnya untuk pengetahuan semua sahabat-sahabat pun, para penonton sekalipun ataupun para panel, memang suara saya jelas Jelas suara saya? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi tak dengar tu. Jadi alhamdulillah. So sekarang ni kalau untuk pengetahuan, saya mestilah sikit minta maaf kalau dari segi regulation di Perancis, memang labeling perlulah dalam bahasa lokal, bahasa tempatan, baru lebih faham memang benda sepatutnya memang logik pun. Begitu juga dengan negara-negara yang lain ataupun di Eropah. Kalau di Spain, kalau kata kita nak penetrate market Spain, then memang labeling memang wajib dalam Spanish. Kalau France memang wajib dalam bahasa Perancis. Jadi kalau kata nak buat 2 bahasa, nak buat 3 bahasa, 4 bahasa itu terpulang pada kita lah. Jadi untuk ini adalah dari segi labeling lah. Dari segi labeling. So Stiker diterima tak? Stiker diterima, betul. Stiker boleh Maksudnya maksudnya produk tu kalau katalah kita memang dah buat production, memang dah banyak production kita dan kita tak nak buat production baru dengan labeling baru, tak nak. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat stiker untuk bahagian nutrition fact saja. Buat nutrition fact, lepas tu translate kepada bahasa tempatan dan kita sampai je. Itu sudah mencukupi untuk pihak custom ataupun pihak clearance lah untuk keluarkan produk tu daripada, kalau kita hantar menggunakan kapal dan untuk dikeluarkan daripada kapal. Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan US, Cik Haril? US pun sama. Cuma US ini gerak kerja dia ataupun dia punya regulasinya perlu berdaftar dengan FDA. Perlu berdaftar dengan FDA lah. So apa especially untuk produk makanan. Saya cakap pasal produk makanan. Bila kita nak ekspor produk makanan, kita perlu melalui ataupun perlu mengikut segala spesifikasi yang ditetapkan oleh FDA dan register dan mendaftar dengan FDA. So dan daripada segi labeling pula, kalau kita perasan daripada sudut nutrition fact, kalau untuk Perancis masih boleh lagi gunakan nutrition fact yang kita guna di Indonesia ataupun di Indonesia, betul. Tapi di US memang kena ikut spek ataupun syarat-syarat daripada yang ditetapkan oleh US FDA. Baik, alhamdulillah. Saya kira satu perkongsian yang cukup menarik sebab kita pun dapat banyak soalan di ruangan komen di Facebook. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menjawab setiap persoalan tuan-tuan selepas ini. Okey. Tapi sebelum kita menjawab soalan, saya percaya Cik Hairil dan juga Cik Abuza masih ada lagi pembentangan yang ingin ditunjukkan kepada penonton-penonton yang sedang menonton. Ini last. So sebelum lepas ni kita boleh jawab lah. Betul. Banyak sekali soalan ni, ramai yang berminat sebenarnya. Okey. Ini pun dalam kalangan SME ke? Ni kita punya event lah in progress di Perancis, insya-Allah. Okey, so last saya kongsikan pasal gerak kerja kami. Kami adalah mungkin servis ataupun gerak kerja kami ni untuk membantu usahawan. Especially kita nak bawa produk-produk Malaysia sebanyak mungkin, bukan hanya produk yang kami keluarkan sendiri, ataupun bukan semata-mata produk yang Dalusia bawa. Untuk di US kita dah mula bawa produk-produk usahawan lain. Yang mana ada daripada segi gulanya, gula nifah, madu, minuman. Ada few lagi produk yang kita dah bawa yang mana bukan produk ataupun bukan brand kami lah, dan kita sudah mula sebab fasa di Amerika Syarikat lebih awal. So kita dah mula bawa produk ke US daripada usahawan lain lah. Okey. Dan di Perancis pun kami nak jalankan aktiviti yang sama juga, insya-Allah. Okey. So mungkin lepas ni boleh mana-mana usahawan yang berminat boleh email kepada kami ataupun daripada mungkin juga menggunakan platform daripada SME Corp iaitu MatchMe yang akan dibentangkan oleh Encik Amrul, insya-Allah. Okey, itu saja saya punya perkongsian hari ini. Mungkin lepas ni kita boleh menjawab soalan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Cik Hairil. Dan seperti mana yang Cik Hairil maklumkan sebentar tadi, saya akan menjemput Cik Amrul lah untuk memaklumkan apakah platform yang terbaik untuk rakan-rakan PKS kita, dan untuk itu saya persilakan terus Encik Amrul untuk sesi pembentangan daripada pihak SME Corp.
Terima kasih Encik Zul. Boleh dengar saya? Okey, saya Boleh. tak unmute dah. Okey. Alright. Sekejap saya share slide saya. Okey. You can see on screen? Boleh nampak? Boleh. Okey. Terima kasih Encik Zul. Anak-anak muda, rakan-rakan, panggil rakan saya lah. Rakan-rakan muda saya daripada Dalusia dan Bon Rico, Encik Khairil dan Encik Abuza. Thank you very much for the presentation of the sharing tadi. Banyak maklumat yang saya juga belajar dan juga hopefully audience yang mendengar di ruangan Facebook juga dapat belajar, got some information and message daripada Encik Khairil dan Encik Abuza. Untuk sesi saya ada lebih kurang 15 minit. Saya cuba secepat mungkin. Saya ingat share lanjutan daripada apa yang dibentangkan. Kita tahu apa yang ada di Perancis lebih kurang. Lepas ni sesi soalan jawab pula. Saya cuba pendekkan sesi presentation saya. Saya nak perkenalkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan di luar sana satu portal ataupun platform yang baru dilancarkan oleh SME Corp Malaysia pada 30 Jun. Iaitu satu platform yang dinamakan My Assist MSME. Jadi My Assist MSME ini adalah satu platform, portal yang mana disediakan untuk SMEs untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga rujukan berkenaan dengan bantuan dan perkhidmatan yang boleh diberikan oleh agensi-agensi kerajaan dan juga swasta dalam memperkembangkan perniagaan, terutamanya di waktu pandemik yang mana MCO happening, yang mana kita tak boleh nak bergerak, sukar untuk berjalan, untuk jumpa dengan pegawai SME Corp atau pegawai kerajaan yang lain pun susah sebab dia orang work from home. So there are things yang mana mengekang perkembangan syarikat dan operasi bisnes. Jadi SME Corp dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mewujudkan satu platform digital yang membolehkan semua aktiviti perniagaan berjalan seperti biasa tetapi melalui talian. So wujudlah My Assist MSME. Kalau nak tahu lebih detail, address dia www.myassistmsme.gov.my. Boleh pergi selepas sesi ni. Dalam My Assist ni, dia ada a few content or modules yang mana kita ada SME Info talk about information yang related to SME lah, bantuan ke ataupun program-program untuk pembangunan PKS, maklumat tentang pasaran, semua ada dekat situ actually. Banyak lagi kalau saya cerita ni memang I perlukan 2 hour session lah to talk about My Assist. But I akan sentuh sikit saja dulu and then boleh explore secara sendirilah later. And then kita ada webinar, contohnya apa yang kita buat sekarang ni part of the webinar lah. Kita share information, akan dipostkan di My Assist MSME yang live ataupun yang dah berlaku sebelum ni. Jadi boleh rujuk balik. Kalau kata lepas apa yang Cik Abuza, Cik Khairi cakap tadi, boleh refer balik dekat situ. So sesi ni akan diletakkan di sesi webinar. Ada pelbagai lagi sesi webinar sebelum yang telah dijalankan. Dan sentiasa follow up lah kalau ada webinar-webinar baru secara live ataupun rakaman. Kemudian ada modul Meet Me. Meet Me ni adalah untuk PKS mendapatkan khidmat nasihat secara bersemuka di atas talian bersama dengan counselor, business counselor, penasihat perniagaan daripada SME Corp. So kalau sebelum ni you boleh datang ke SME Corp, tuan-tuan boleh datang ke SME Corp, make appointment with them, jumpa secara fizikal, face to face kan, tapi tak boleh dah sekarang. Jadi kita boleh jumpa di Meet Me, boleh set appointment and then the person will assist you. Ada juga modul e-pameran. E-pameran ni adalah platform untuk exhibition. Jadi contohnya sebelum ni kita ada buka e-pameran, usahawan-usahawan boleh buka booth secara virtual. Rasa usahawan kita pun pernah join e-exhibition melalui agensi-agensi lain sebelum ni atau sebelum ini. Same thing juga, kita adakan e-pameran semasa SME Week pada akhir bulan 6, awal bulan 7 itu hari. Dan sekarang pun masih berlangsung. I think sampai 4 Ogos dah tamat dah. Kita lanjutkan e-pameran disebabkan permintaan yang tinggi daripada usahawan. E-pameran ni you boleh visit the booth, you boleh tengok barang, kemudian you boleh beli online. So you boleh get your barang sampai you boleh purchase online.
And satu lagi modul yang saya akan cerita lebih lanjut sekejap lagi adalah MatchMe. MatchMe adalah satu platform yang kita berikan kepada usahawan yang mengalami masalah untuk bertemu ataupun berurus niaga dengan rakan perniagaan. So it is a networking platform dan juga a business matching platform. Okay, kita cerita tentang MatchMe ya. So what is MatchMe? MatchMe is a virtual business networking and matching platform. Satu platform virtual to connect businesses. Bukan sahaja Malaysia, company di Malaysia tetapi international. Whoever yang masuk ke platform tu. Contohnya kalau katakan sekarang ni Cik Khaidir kat Lucia, dia masuk ke platform ni untuk distribution kat Malaysia contohnya. Bon Rico dia boleh masuk ke platform ni untuk market Perancis. Ataupun lepas ni ada lagi distributor-distributor ataupun partner-partner bisnes daripada luar negara yang tahu about this platform. Dia boleh masuk ke sini dan jumpa semua dengan syarikat-syarikat yang masuk ke platform tu. Especially syarikat daripada Malaysia lah. Syarikat-syarikat PKS kita yang ingin masuk. Kalau masuk, bila dah register ke platform ni, what do you get? You ada peluang untuk showcase your product and your businesses. You can you can letak you punya company information dekat situ. You can letak product information dan juga to promote the product tu secara virtual lah. Okay, you boleh letak information product tu, product brochure apa semua boleh letak kat situ. You can promote and you can market your product. And then at the same time, you boleh network and do business meeting dengan syarikat-syarikat yang berdaftar di dalam platform tersebut. And then mungkin you boleh conclude this lah daripada sesi discussion or meetings yang ada di bawah this platform. Dia ada 3 main features. 3 fungsi utama MatchMe ni adalah yang pertamanya itu showcase your product and services. Keduanya memberikan akses kepada active database syarikat yang memang wujud dan juga actively promoting your business, doing business. Sebab dia daftar dalam tu maknanya business tu memang valid lah. Access to active database locally of businesses locally and globally. Dan last kali you boleh, macam saya cakap tadi, you boleh meeting or network di dalam platform tu. Macam kita buat sekarang ni, you boleh live lah, cakap, "Hai Cik Khairil, saya PKS daripada pengeluar produk ABC ni, saya nak discuss dengan Cik Khairil macam mana saya nak promote produk saya ni di Perancis ataupun nak bawa produk saya ke Perancis dengan Cik Abuzah." So you can do that meeting directly. So this is the purpose of this platform adalah untuk memudahkan syarikat-syarikat memasarkan, showcase, memasarkan dan have meeting directly into the platform. Okay. Fungsi nombor 1 tadi, for example, showcase your product and services ni, not only your product lah, your company pun boleh juga because you boleh put your company profile di dalam platform ni. Dia by attachment je mudah je. Kalau tuan-tuan dan perempuan dah ada company profile, biasanya kan you nak submit proposal kepada siapa-siapa, you ada company profile, nak tahu company apa kan. You just attach that one. Tak perlulah buat baru-baru canggih ke apa semua. Kalau nak buat boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau dah ada, you register and then to this platform and then you just attach your company profile. Adalah ruang macam you see Facebook tu kan, you letak gambar, you letak dokumen apa semua, sama je fungsi dia, lebih kurang. And then you can put your company profile, you can letak you punya brochure, product and services. You boleh upload video kalau you ada banyak video yang you upload, you buat reel ke, you buat macam-macam YouTube lah apa semua tu kan. Boleh letak ke situ to promote your product or your company supaya whoever visit your site itu you boleh kenal apa yang you buat dan tahu. And then you boleh letak your link kalau you ada website, you ada social media, Facebook ke apa kan, you boleh letak dekat sini. Jadi you jadi macam satu rumah you lah to showcase what you have, to show apa yang yang your business is doing. And apa yang you nak, your wish list pun boleh letak kat situ. Maksud mengalah kata you are mungkin kalau you distributor, we are looking for product dalam kategori apa, industri apa yang untuk didistribute. Kalau you are manufacturer, mungkin you are looking for something. You manufacturer, you nak jual contohnya, we are looking for distributor to sell. Jadi you can put the information supaya whoever visit your page boleh set appointment dengan you, kata I berminat. Contohnya, kalau contohnya Dalusia, dia tengok, dia duduk dalam tu juga, Dalusia tengok, ada produk ni bagus ni untuk Perancis ni, I want to know more about this product. Okay, you pun set meeting dengan you. And then you boleh discuss lah dengan dia. I think untuk first time sesuai you guna. And then second time tak kisahlah berapa kali kan. Tapi kalau dah sampai satu peringkat you rasa macam this is serious,
There is a big possibility untuk untuk jumpa secara fizikal, to look at the product. Yang tu you boleh buat lah insyaAllah selepas PKP ke, ataupun kalau ada cara untuk merentas negeri ke atau macam mana. Tapi kalau tak boleh, at least we have a platform that you can do it virtually. So this is the platform that we can offer to you. Okay, fungsi nombor 2 tadi when I mention about access to the active database of businesses, dia bila you masuk dalam platform ni, you dah register your page, apa semua dah cantik, you dah boleh ada access kepada syarikat-syarikat lain yang mana register, yang buat the same thing, sama seperti yang tuan-tuan buat tadi, untuk tengok, you boleh masuk yang you boleh tengok. Okay, contohnya you kata you nak tengok, kat contoh ni ada Brahim contohnya. Ya, kalau you tak kenal Brahim tu apa, you klik atas syarikat tu, dia akan keluar information about syarikat tu. Apa yang dijual, apa yang diproduce, apa services di-provide, ataupun apa wishlist dia. So you can see, and then katakan you berminat, and then you can, the next step, set an appointment actually. Nak jumpa tak boleh secara fizikal, so you jumpalah online. Online ni dia you tak, bila you dah katakan you minat nak jumpa dengan syarikat, contohnya kita guna yang betul punya, jumpa dengan Dalusia. You nak jumpa dengan Dalusia, you tak tahu Cik Khairil ni macam mana nak contact dia pun tak tahu kan. Dalam ni dia ada, so you klik Dalusia, you request for appointment. Cik Khairil akan terima you punya request appointment tu. Kalau dia pun akan, sebelum dia terima tu dia tak kenal you juga kan. So dia akan check company ni buat apa lah, tu buka. Dia tengok your page tadi. Oh, syarikat ni nak supply, I don't know, bawang goreng lah contohnya. Supply bawang goreng, dia nak masuk ke Perancis. Ni sesuai ni masuk ke Perancis ni, bawang goreng ni dia kata. Kat sana tak ada bawang goreng. So kalau dia berminat, dia akan accept your appointment. Bila dia accept appointment, contohnya you minta hari Jumaat minggu depan pukul 3. Dia pun free time tu. Dia accept. Pada hari Jumaat minggu depan pukul 3, you will meet him secara virtual macam ni lah. You can see face to face, di virtual lah. You tak boleh sentuh je lah. You boleh nampak, boleh cakap, boleh share dokumen macam sekarang ni saya share dokumen dalam Zoom. So, dia sama juga. You boleh share dokumen, you can share pictures or whatever. You boleh chat also. Platform ni sediakan all those facilities untuk you discuss and show your product. And at the end, kalau you rasa ada potensi, you can fill up also some information about your meeting untuk rujukan kepada SME Corp nanti. SME Corp akan terima all that information. Your meeting kami tak boleh access. You meeting whatever you discuss kami tak tahu. Tapi you boleh maklumkan kepada kami apa potensi perniagaan, ada potential deals tak. You boleh mention, katakan, okay, dengan Dalusia, I discuss untuk setahun mungkin I boleh dapat business deal about 500,000 contohnya. You report itu supaya kita, you akan fill up the questionnaire at the end tu, supaya kita tahu there is a business dealing there. Dan kalau katakan SME Corp ada bantuan untuk bantu you all to expedite your businesses, we can discuss about it. That's the purpose lah. Selain daripada menemukan syarikat-syarikat yang boleh bekerjasama, pada masa yang sama SME Corp nak tengok ada tak potensi-potensi perniagaan yang mana memerlukan bantuan SME Corp yang kami boleh bantu. Okay, so use the facilities sebaik mungkin to get the appointment and also to meet and discuss about your business potential. So why, I rasa daripada apa yang cerita tadi tu, so sebagai ringkasannya kenapa MatchMe ni you patut join. Satunya macam cakap tadi, itu boleh provide opportunity to promote and market your product and services locally and international. Depend dengan siapa you deal lah. Kalau you deal dengan international, maknanya untuk pasaran luar negara lah. And then you ada access untuk tengok syarikat-syarikat yang boleh menjadi your rakan niaga, your potential rakan niaga berpotensi untuk bekerjasama. And then you tak perlu go to different platform. Under this platform daripada awal sampai akhir, sampai you jumpa, you discuss, ada satu platform je, iaitu MatchMe platform. So boleh menjimatkan masa, jimatkan kos, you can increase your efficiency lah compared to the normal meeting lah. Kalau contohnya you tak pernah kenal di syarikat, you tak tahu dia buat apa, and then you nak pergi jumpa dia, you kena queue for the appointment punya lah lama, and then pergi berjumpa rasa macam tak match lah business dia, tak nak apa yang aku ada, dan aku pun actually tak match lah, tak apa yang I nak tak ada pada company tu. So it's a waste of time, waste of energy and waste of money to travel and to go kan. Jadi for the first meeting, second meeting, maybe kalau tak perlu jumpa secara fizikal, use this platform to meet.
free, tak ada bayaran lagi buat masa inilah. So it is very menjimatkan compared to your initial way of meeting lah kan. And then you can access, katakan you set appointment, contohnya you nak set appointment dengan Abuza. Abuza dia kat Perancis sekarang pukul 5 pagi, baru nak pergi sembahyang subuh. Kita kat sini dah pukul dah nak tengah hari. Jadi bila you set appointment tu, mungkin you kata macam Abuza dia tak sesuai waktu malam, tapi you nak fulfill requirement dia, you meeting malam. Dia pula siang. Jadi dia siang, you malam, you can set appointment, tak ada masalah because benda ni adalah 24/7. You can access at any time and from anywhere. So it's very convenient. So that's why you should join MatchMe. I macam jual ubat lah kan, nak promote this platform. But ini satu kemudahan yang boleh digunakan oleh PKS di luar sana lah. Saya sarankan, dia bukan wajib tetapi why not? Join this platform and gunakan segala fasiliti yang ada. Lebih ramai yang participate, lebih banyaklah kelebihannya sebab boleh lebih ramai syarikat-syarikat dapat berjumpa antara satu sama lain. Okay. And then melalui platform ni juga, kita ada juga lancarkan ataupun organize event, program-program yang kita panggil MatchMe at Special Event, yang mana kita, this is in the plan juga actually. After this session and then after further discussion lah mungkin dengan Encik Khairy dengan Encik Abuza, we would like to propose to you actually to have this session. Katakanlah selepas ini banyak permintaan, banyak PKS berminat untuk menakluki, bukan menakluki lagi, menerokai pasaran Perancis dan US ni dan ingin bekerjasama dengan Bon Rico dan juga Delusia. Kita nak kumpul ni and then jumpakan Cik Khairy dengan Cik Abuza untuk tengok produk apa, to discuss, to meeting. Kami boleh organize this session melalui MatchMe at Special Event ni, mungkin kita call it MatchMe at US and France ke something like that. Yang then kita boleh jemput usahawan yang berminat tu untuk masuk ke this platform and jumpa one to one dengan Cik Khairy dan Cik Abuza untuk discuss and then propose produk apa yang ada. Dari situ Cik Khairy boleh pilih. Jadi Cik mention tadi, Cik Abuza pun dengan dalam proses untuk menilai dan mengenal pasti produk-produk yang ada di Malaysia ni yang sesuai untuk dibawa ke sana. So we can use this platform. Okay, kita boleh invite both parties and then kita organize the session. Okay, so ini salah satu daripada penggunaan this platform yang boleh diguna pakai, yang SME Corp boleh tawarkan kepada PKS dan juga kepada syarikat seperti Cik Khairy dan Cik Abuza. Okay, so sekarang ini this platform baru dah dilancarkan iaitu pada 30 Jun 2021 itu hari dan kita target lebih kurang 50,000 syarikat to be registered to the platform by end of the year dan kita buat masa ni I boleh terang bagi tahu, I tak sure pagi tadi berapa, saya rasa lebih kurang ada 300 syarikat yang sudah berdaftar, yang baru berdaftar actually. Jadi kita nak bagi 2,000 free registration for early bird. Ni ada early bird ni. Siapa masuk 2001 dah start kena bayar. Tapi package tu saya tak cerita lagi sekarang lah. Come on. Grab your chance, your time sekarang ni untuk register yourself, fill up the information, letak your company information supaya syarikat-syarikat lain dapat tengok dan juga berminat untuk bekerjasama. So it's free for now. And then kalau nak register mudah aja. You pergi ke My Assist. Ada dua cara lah. Satu, you pergi ke My Assist, www.myassist-msme.gov.my. Kat situ you boleh pergi ke MatchMe, adalah option you pilih pergi ke MatchMe. Pergi ke MatchMe dia akan pop up untuk request for you to register your company. Basic information dia tanya. You just fill up je and then dia akan hantar notification kepada sekretariat yang jaga MatchMe ni. Kami akan check dulu betul ke syarikat ni ataupun syarikat ni tipu ke. So kami ada some safety checking lah. Hanya syarikat yang betul-betul isi betul-betul nombor registration SSM. Kalau meragukan kami akan tendang. Sistem akan tendang dan orang yang buat evaluation tu sebab dia tak yakin syarikat tu syarikat yang betul. So put properly your information, terutamanya company registration dan nama syarikat yang betul. Jangan tak letak sekian berhad lah ataupun tak letak penuh ke, paruh ke, jangan. Make it full sebab kami check. Jadi make it proper seperti dalam SSMU, put it name, register and then hantar. Kami akan, kalau diterima masuk, kami akan luluskan kemasukan. You akan masuk ke MatchMe platform tu.
And then lepas tu you can put all the information I mentioned tadi lah. You can letak you punya company brochure, you boleh letak your product brochure untuk, and then put description of your company. Adalah simple je, tak sesusah Facebook. Facebook lagi susah. Yang ni kalau you kata tak reti nak buat, I rasa tak tahulah. Tapi because Facebook lagi complicated. Yang ni mudah, straightforward, dan kita memang perlukan basic information je untuk basic tapi menarik lah, yang boleh very related information supaya you boleh dapat menarik perhatian bisnes-bisnes lain to deal with you. Okay, ataupun you boleh juga kalau ada sebarang pertanyaan, email to matchme@smecorp.gov.my. Okay, so this is two address yang penting untuk you note down, dan hubungi kami sekiranya ada apa-apa yang diperlukan. Okay, boleh email. Sekarang ni kalau call office, nobody answer lah. Kami semua work from home kebanyakannya. Tetapi by email insyaAllah kami akan reply. Itu saja daripada saya rasa. Tetapi sebelum saya akhiri, saya rasa Cik Zul, saya nak menyerulah kepada PKS yang mendengar, share this information yang berkenaan dengan, kalau tak nak cerita detail panjang susah, share about this video yang dirakamkan nanti. Kalau nak tengok boleh melawat MyAssist. Inform rakan-rakan peniaga-peniaga yang ada di luar sana, lawati MyAssist. Banyak information dekat situ yang you boleh dapat. Tidak kira sama ada syarikat you sekecil-kecil mana sehingga sebesar-besar mana. Banyak information yang boleh didapati daripada platform MyAssist, dan sekiranya ingin berjumpa, network dengan rakan-rakan yang berada di dalam industri, registerlah di MatchMe. Lebih ramai kita kat situ, lebih meriahlah industri kita, dan platform ni pun boleh wujud dengan hidup. This is a platform, saya rasa tak ada lagi platform macam ni yang ada di Malaysia ini yang dijalankan oleh agensi kerajaan lah. So Semicorp started this supaya kita boleh kumpulkan usahawan-usahawan kita, to network, to discuss, and then to see opportunity yang ada. Dan at the same time kami akan cuba masukkan juga syarikat-syarikat besar di dalam this platform supaya ianya membolehkan supply chain between PKS dengan syarikat-syarikat besar terjadi. That is our part lah. Tak apa. Jadi masuk dulu. Kalau tak ada lagi setakat ni, tak jumpa lagi yang the right one, it's okay. Tak ada masalah. You just stay there until mungkin ada syarikat-syarikat baru masuk yang mana ada peluang untuk you menjalankan perniagaan. Okay, there's kami tidak wajib, tetapi opportunity yang besar. So why not, kan? Okay, so sebelum saya akhir tu, saya nak share satu pepatah bahasa Perancis. Macam Ustaz ada kat sini kan. Bunyi dia panggil vouloir c'est pouvoir. Vouloir c'est pouvoir bermaksud kalaulah idiom yang sama digunakan Malaysia ni, di mana ada kemahuan, kehendak, di situ ada jalan. Itu maksud dia. So vouloir c'est pouvoir. Okay, Cik Zul, I send it back to you kalau ada soalan apa-apa. Terima kasih Cik Amrul. Menarik sekali. Saya kira bila kita sebenarnya platform MyAssist MSME ni diperkenalkan pada 30 Jun, feedback ataupun maklum balas yang kita terima daripada rakan-rakan PKS banyak mengatakan yang platform ni merupakan satu inisiatif terbaik Cik Amrul, yang mana sekarang ni ramai PKS yang terjejas teruk akibat pandemik dan juga kekangan PKP. Dan bila mana Semicorp memperkenalkan platform MyAssist, sedikit sebanyak dia merupakan seperti vaksin kepada perniagaan mereka, yang mana mereka dapat meluaskan pasaran mereka walaupun berdepan dengan kekangan pandemik dan juga PKP. So tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Semicorp. Jadi abang kata pepatah Cik Amrul tadi, Semicorp ingin sekali lagi menyeru kepada rakan-rakan PKS untuk memanfaatkan platform MyAssist-msme.gov.my. Gunakan sebaik mungkin platform tersebut untuk kebaikan perniagaan anda. Okey. Dan jam saya dah menunjukkan pukul 12 Cik Amrul, Cik Hairil, Cik Abuza. Tapi kalau kita tengok masih ramai lagi yang sedang menonton dan kita sebenarnya pun belum menjawab soalan-soalan daripada rakan-rakan Facebook kita. Ramai sekali yang berminat. Jadi saya teruskan saja dengan sesi Q&A, Cik Hairil, Cik Abuza dan Cik Amrul. Boleh. Saya ingin rangkumkan beberapa soalan kepada Encik Hairil dan juga Abuza. Ada rakan-rakan daripada Facebook yang bertanya, apakah produk-produk yang mendapat permintaan tinggi dan juga bagaimana Bond Rico dan Dalusia dapat membantu mereka
untuk menembusi dua buah pasaran negara, dua buah negara ini? Apakah produk-produk yang mendapat permintaan tinggi di France dan juga US, dan bagaimana Dalusia dan Borico dapat membantu mereka untuk Saya beri laluan menembusi kepada pasarannya? Silakan. Saya beri laluan kepada US lah. US dulu, silakan Cik Aidil. Saya punya internet ni unstable sikit tadi. Boleh ulang sekejap tak soalan tu? Dia macam tadi freeze sekejap. Okey, ada yang sekarang ni Saya- mereka bertanya. Dengar ke Cik Aidil? Okey, saya ingat network. Kita mula dengan Cik Perancis Aidil. dulu kot. Silakan Boleh, Cik Abu boleh. Sal. Okey, Alhamdulillah. Soalan tadi yang saya faham adalah apakah jenis produk yang mendapat permintaan tinggi di Perancis, khususnya Perancis lah, di Perancis, dan bagaimana Borico ataupun Dalusia boleh membantu PKS kita untuk memasarkan barangan mereka di negara sama ada Perancis ataupun US. Dalam gitu. Betul Cik Abu Sal. Jadi di sini. Okey, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, dia ada beberapa kategori produk yang sebenarnya mudah untuk masuk dan mudah untuk dipasarkan. Salah satu barang kenapa kami sendiri pun memulakan gerak kerja distribution melalui barangan-barangan kering adalah kerana barangan-barangan kering ni dia adalah, kalau kata kita sendiri faham term dia adalah sebab dia consumption, dia adalah barang yang digunakan. Jadi sebabkan itulah kenapa kami menggunakan barang-barang kering. Dan barang-barang kering ini jugalah antara barang-barang yang dikategorikan sebagai barang-barang yang mendapat permintaan tinggi, yang banyak digunakan, banyak permintaan. Jadi itu adalah salah satulah. Selain pada barang-barang kering ini, ada juga barang-barang lain. Tapi cuma buat masa ini, paling mudah dan paling mendapat yang kita nampak potensi besar adalah barang-barang kering. Lepas tu, bagaimana kita boleh membantu? Okey, saya cerita ni tentang pasaran Perancis lah. Kita adalah platform di mana yang kita cerita lah. Bagaimana kita membuka pasaran. Kalau kata saya cerita ni, ada cerita di mana fasa awal bagaimana pembukaan pasaran di US. Sama juga gerak kerjanya adalah kita menggunakan SKU. Kalau SKU mungkin para SME biasa dengan perkataan SKU kan, ataupun produk. Menggunakan SKU yang minima untuk membuka pasaran yang besar. Dengan konsep ini kita gunakan adalah sebab kita nak memfokuskan kepada gerak kerja pembukaan rangkaian outlet. Jadi perkara ni yang sebenarnya kita target. Sebab setiap gerak kerja ataupun setiap entiti tu dia mungkin ada cara dia bekerja. Kami pula, kerja kami adalah kami menggunakan minimum fasa awal menggunakan SKU yang minimum untuk membuka sebanyak mungkin, semaksimum mungkin rangkaian outlet. Jadi sebab itulah kenapa kami memulakan dengan produk kami sendiri. Sebab kami tahu kekuatan kami di mana, apa yang hebat, apa yang bagus, kat mana kami boleh masuk, kat mana kita boleh mencelah, kat mana kami boleh ambil light. Maksudnya dari segi kajian pasaran produk tu, Borico dah pun buat benda tu Maksudnya Yes, produk PKS kita di Malaysia dah tak perlu lagi nak buat market research dan sebagainya. Yes, itu adalah salah satu kenapa kita sekarang ni kalau kita kata era kita adalah era bukan seperti era dulu. Era dulu adalah bagaimana kita kalau boleh kita nak buat A sampai Z. Tapi era sekarang adalah era bagaimana paling baik adalah berkolaborasi. You ada expertise, you ada kepakaran, you buat ini on production, we are in distribution. Then once kita collaborate, then dia akan membuahkan hasil yang baik lah. Kita tak menjanjikan bulan dan bintang, bahkan kita tak menjanjikan cahaya matahari. Tapi kita nak supaya setiap orang dia ada expertise dan ada expertise lah, maksudnya kepakaran masing-masing, dan end up kita collaborate. Tapi kita dengan kepakaran kita present our database, apa outlet yang kita dah masuk, bagaimana pasaran, bagaimana survey validation process, bagaimana kita akan buat product entry validation process, and up sampailah ke bahagian semua tu. Jadi ini mungkin saya menjawab sikit lah. Jadi inilah bagaimana soalan yang kedua tadi lah kan, bagaimana kita boleh membantu. Jadi sebenarnya kita adalah satu platform yang menyediakan dan memudahkan kita punya
product owner ataupun business owner yang ada produk untuk memasarkan atau memikirkan atau memberikan mereka idea untuk mengembangkan lagi proses pasaran, proses memasarkan. Maksudnya mencantikkan lagi flow market mereka. Jadi itu mungkin di Perancis lah. Mungkin saya boleh berikan laluan kepada Cik Khalid. Kalau tadi Cik Abuza berkongsi berkenaan di pasaran di Perancis, sekarang kita terbang pula ke Amerika Syarikat. Macam mana Cik Kita Hairil? terbang kan. Balik ke sana juga. Saya baca soalan tadi, maknanya bila apakah produk demand atau bagaimana. Betul. Dia okey, macam mana usahawan pasarkan produk mereka sendiri di negara sendiri. Begitu juga aktivitinya di luar negara sebenarnya. Jadi ada proses validation, dia ada proses market trial, dia ada market apa ni? Sampling. Sampling. Saya tak ada satu angka ataupun satu jawapan yang konkret kat situ. Sebab apa? Sebab kita kena lalui semua benda ni, dan kita punya contoh daripada segi buyer dengan distributor kami ataupun kita distributor company, dan kita pun ada juga partner-partner yang buat juga kerja-kerja distributor ni kan. So kita sama juga proses dia. So kita tak boleh nak katakan satu produk yang high demand. Contoh, memang kita ada daripada Malaysia orang suka, saya bagi contoh US. US ni orang dia suka makan paratha kawan, paratha daripada Malaysia. Ini info yang kami dapat, contoh paratha kawan. Dan last time pun saya ada buat bawa beberapa lagi paratha daripada Malaysia, dan memang kita punya paratha ni orang kata lembut. Saya tak tahu kenapa orang kata lembut, mungkin tangan kita lembut buat ke ataupun tepung kita special ke, kita tak tahu. Sebab atau yang buat tu orang lembut. Error apa semua. Dia sanggup beli paratha kawan tu borong contoh kan. Paratha daripada Malaysia, sebab dia kata paratha daripada India dengan ada few countries lah, Pakistan apa semua agak keras. So dan lagi peluang-peluang yang kita ada. Hello? Teruskan Cik Hairil, teruskan. Saya pun tak tahu kenapa internet agak ni sikit, tak stable. Motor masih hidup. Okey, so mungkin ada juga beberapa, so kita tak tahu, mungkin usahawan yang tengah menonton sekarang ni ada produk masing-masing dan boleh introduce kepada kami ataupun berbincang dengan kami macam mana nak pasarkan. Sebab apa? Sebab macam Tuan Abu Zah kata, kita tak ada jawapan yang apa? Yang fix. Okey, produk ni boleh, produk ni tak boleh. Tak. Kita nak cakap pasal peluang. Anyone can penetrate, anyone can explore the market. Tak semestinya mungkin produk kita tak sesuai di Malaysia tapi sesuai di France, kita pun tak tahu. Betul. Proses yang kita kena lalui. Sebab apa, bila kita cakap pasal market penetration, market validation ni semua, itu adalah benda-benda yang kita sendiri pun lakukan kat tanah air kita. Kat negara kita pun kita pergi jumpa buyer, contoh. Mana-mana buyer, okey. I ada produk sekian, I ada susu, I ada sambal. So kita pun tak tahu, kita pun perlu mendapatkan feedback daripada buyer, adakah menerima ke tidak produk kita. So kadang-kadang sometimes kita tak tahu kita punya kekuatan. So bila cakap pasal produk demand ataupun produk yang high, tinggi permintaan, yalah, maknanya mungkin kat sana orang suka juga paratha Malaysia, contoh suka cakap pasal paratha, dia mudah lah cakap paratha Malaysia. So kita explore lagi. Mungkin kat US paratha, kat France pun paratha, tak tahu kan. As long as kita dapat bawa dan kita introduce, yang paling penting sekali introduce. Market ekspor ni tak cuba tak tahu kan. Cuba baru kita tahu. Dan apa lagi yang sambungan daripada jawapan ni adalah kita kena bersedia daripada segi innovation product. Innovation product. So janganlah kita ada satu produk, apa benda produk pun okey, ini saja kita nak buat, kita nak tukar label saja. Mungkin daripada segi formulation, daripada segi ingredient yang perlu kita tukar. Dari segi harga. Untuk memenuhi pasaran tu kan. So itulah jawapan saya. Alright, baik. Baik sekali perkongsian daripada Cik Hairil dan Abu Zah. Ada soalan daripada rakan-rakan di ruangan komen. Cik Abu Zah tadi ada sebut pasal produk-produk kering. Mungkin boleh bagi contoh
Apakah produk kering? Okey. Okey, macam ni. Produk kering Terima kasih pada soalan Apa tu produk-produk kering ni dia termasuklah produk-produk yang basic kita guna dalam lifestyle kita khususnya adalah untuk makan lah, untuk masak, untuk kita consume. So macam kalau kata sebab kita ada beberapa audience yang kita kategorikan. Kalau macam di Perancis punya gerak kerja, kita ada beberapa. Kita ada Malaysian yang ada kat Eropah. Untuk ketahuan semua, Malaysian sebenarnya di Eropah ni boleh katakan ramai juga. Kita ada UK, kita pula colonized by England. Kita ada Malaysian yang sangat ramai di UK. Lepas tu kita di Perancis pun kita ada ramai juga community di Malaysian yang ada di France. France pun negara yang sangat besar. Lepas tu kita ada juga di Germany, Netherlands, Belgium. Cuma di negara-negara yang lain ni tak seberapa banyak lah. Tetapi masih juga banyak. Dan kita punya audience kita pecahkan. Ada Malaysian, local. Lepas tu kita target juga on Muslim. So ada 3 audience. So kalau barang-barang kering ni, dia adalah barang-barang yang at the first place kalau kata kita nak target on audience, Malaysian audience, kita macam kicap, kita ada apa lagi, sauce, kita ada minuman, kita ada rencah, kita ada benda-benda yang basic yang kita biasa kalau kata as a Malaysian, bila kita mengembara ataupun bila kita duduk di luar, apa yang kita cari? Itulah yang sebenarnya dia adalah produk yang high demand untuk mana-mana etnik sekalipun. Dia akan mendapat banyak permintaan. Jadi benda-benda macam ni mungkin SME ataupun PKS boleh approach lah kita untuk sebab kita adalah satu platform yang menyediakan dan membantu. Jadi kalau kata PKS ataupun SME merasakan ini adalah satu peluang pada anda semua, jadi boleh juga boleh approach kita dan kita boleh buat sesuatu yang dan kita tak katakan perkara ini mudah. Seperti mana yang kita semua faham, validation proses saja mengambil masa yang agak panjang, bukan satu hari punya proses. Jadi kita tak nak bagi tahu benda ni senang je. You ada duit, kita ada produk, speaker, okey, esok 1 juta. Tak ada, tak boleh, bukan macam tu. Tak boleh. Doa tak apa, tidak ada cuma 1 juta je. Jadi kita usaha kita dengan kepakaran kita. Jadi sekarang ni ikhtiar kita. You ada kepakaran, kita ikhtiar sama-sama. Dari segi populasi penduduk di France dan juga US pun kita faham memang satu pasaran yang cukup besar dan berpotensi. Jadi mungkin kepelbagaian produk-produk PKS Malaysia untuk penetrate 2 buah negara ni memang saya kira satu potensi yang besar lah. Cuma cara bagaimana, alhamdulillah hari ini kita perkenalkan Bon Rico dan juga Lucia Senar sedikit sebanyak dapat membantu untuk memasarkan produk-produk PKS PKS Malaysia di 2 buah negara ni lah. Betul. Cik Hairil dan juga Cik Abuza, soalan daripada Facebook. Apakah persijilan yang perlu ada untuk syarikat PKS? Okey, saya bagi orang kepada US. Kita terbang ke US dulu. Sebab lepas ni saya nak tanya Cik Amrul satu soalan yang cukup panas. Lepas tu kita terbang ke KL. Betul. Okey, silakan. Untuk market US, hello. Dengar, silakan Cik Hairil. Hello. Dengar. Cik Hairil ni saja dia nak pakai saya je. Silakan Cik Abuza. Saya nak dengar juga Cik Hairil. Okey. Okey, silakan Cik Hairil. Sorry. Saya minta maaf sangat-sangat kepada apa ni? Betul lah US ni betul lah. Penonton apa semua, saya punya internet agak kurang memuaskan lah. Okay, untuk pasaran US dia ada 2. Maksud saya 2 ni adalah volume capacity yang kita nak ekspor. Okey, daripada segi jika kita punya kadar ekspor ataupun volume ekspor kita dia ada 2 saya cerita nombor satu, kalau volume ekspor kita rendah daripada 1 juta USD kita tidak memerlukan persijilan yang terlalu kompleks ataupun terlalu tinggi seperti HACCP, GMP, apa lagi ISO apa semua. Dia ada kategori yang diberikan ataupun dibolehkan ekspor ke US bila you punya kadar ataupun you punya volume capacity itu ataupun jualan tu
bawah 1 juta USD ataupun berapa ada lah 1 juta USD tak salah saya. Tetapi kalau melebihi memerlukan persijilan seperti HACCP, GMP semua ini untuk produk makanan. Kan? Bila kita cakap pasal sebab kita punya pengalaman mostly produk makanan. Okey? Produk makanan. Hello? Teruskan Cik Hairil. Hello? Okey, dengar. Teruskan. Teruskan. Saya cakap seorang-seorang tadi rupanya. Tak, betul, kita dengar. Boleh dengar? Dengar. Alright. Okey, bila cakap pasal itu satu. Yang poin yang kedua adalah bila you melebihi itu ada tahap-tahap persijilan yang memang kita kena ikutlah, terutama untuk makanan memang kena ada HACCP, GMP dan paling penting HACCP and GMP lah. Tetapi kedua-dua ini iaitu satu volume yang bawah kapasiti 1 million dan yang lagi satu adalah lebih 1 million. Kedua-dua ini perlukan pendaftaran USFDA iaitu United States Food and Drug Administration. Sebab apa? Sebab memang kita sebab untuk mengelakkan ada barang-barang terlarang ke apa, memang dia nak tengok semualah on specification and nutrition yang ada pada produk itu. Itu untuk US lah daripada sudut persijilan. Fran nak saya jawab juga? Boleh. Mana-mana boleh. Kalau Tuan Hairil nak jawab, boleh. Jawapan. Kalau untuk France dia tidak ada apa-apa pendaftaran seperti FDA macam saya maklum dalam slide tadi. Tapi yang paling penting adalah ada bahan-bahan yang tidak dibenarkan digunakan untuk you punya produk, contoh itu kita nak kena teliti semula lah. Contoh macam ada bahan yang tidak boleh digunakan, contoh macam dairy. Hello. Silakan dengar, kami dengar. Contoh macam apa, dairy ke haiwan ke, yang tu memang kena elakkan. Dan selebihnya adalah pelabelan. Maknanya pelabelan itu kena mengikut apa yang ditetapkan oleh negara-negara seperti Perancis, kena guna bahasa France lah. Alright. Baik, terima kasih banyak Cik Hairil. Bila bercerita berkenaan dengan ekspor pasaran ke luar negara, pastinya ramai PKS yang memikirkan bagaimana dengan dari segi kemampuan mereka lah untuk ekspor, terutamanya dari segi dana. Mungkin Cik Amrul nak berkongsi dengan rakan-rakan yang sedang menonton bagaimana SME Corp Malaysia dapat membantu rakan-rakan PKS kita, terutamanya mereka yang ingin mengekspor produk mereka ke luar negara, terutamanya di France dan juga di US. Terima kasih Cik Zul. Itu yang saya mention tadi. First thing to do after this session, pergi melawat My Assist. Okay. Semua ada dekat dalam tu semua info. Basically semua ada dekat situ lah, banyak. Bukan sahaja mengenai dengan SME Corp, tetapi agensi-agensi lain juga. Walau bagaimanapun tak ada masalah lah, saya boleh share dekat sini sedikit lah. Contohnya daripada SME Corp. Like say lah, you nak masuk, you dah jumpa Encik Khairil, Cik Abuza pun dah interested dah, Cik Khairil nak hantar produk baru ni, produk A ni ke Perancis, memang bagus untuk market. And then Cik Khairil kata, Cik Abuza cakap kat Cik Khairil kata, ni package produk ni, packaging kena ubah, kena tukar sikit. Mungkin branding dia orang Perancis tak suka, maksud ni kat Perancis bermaksud something yang not good, kena tukar lah contohnya kan. Nak tukar packaging, color ni orang tak suka ni kat Perancis ni. Warna kat Malaysia mungkinlah menarik, kat Perancis tak suka. So ada pengadaptasian yang perlu dibuat kepada produk tersebut. Contohnya dari segi packaging, cerita dari segi packaging sajalah. So that pengadaptasian kepada new market boleh memohon daripada SME Corp di bawah program Galakan Ekspor Bumiputera. Ini khas untuk syarikat Bumiputera lah, untuk penambahbaikan packaging untuk pasaran ekspor. Boleh request kita ada matching grant yang dinamakan di bawah program Galakan Ekspor Bumiputera. Galakan Ekspor Bumiputera cover many things lah. You nak buat marketing over there ke, ataupun contohnya tiba-tiba Cik Khairil dapat buat masuk produk ni ke Carrefour Perancis. Amin. Kita dream big lah kan. Contohnya tiba-tiba Carrefour Perancis kata okay untuk listing, sama macam dekat hypermarket Malaysia lah kan, minta listing kena bayar lah apa semua kan. So yang tu pun kita cover actually di bawah Galakan Ekspor Bumiputera. Ada portion untuk
di bawah promosi dan advertisement dekat sana, buat aktiviti promosi, aktiviti pengiklanan, listing of product in retail distribution dekat sana. So, semua dia di cover actually, ada scope dia. So boleh refer Galakan Eksport Bumiputra, dan kalaulah katakan ada benda yang tidak di cover, you boleh explore daripada agensi-agensi lain yang mana ada, mungkin Pharma pun ada membawa produk keluar overseas, Matrade mungkin ada bantuan-bantuan. So benda tu boleh didapati daripada MyAssist, insya-Allah. Sekurang-kurangnya kalau tak jumpa juga, bolehlah cari dekat website agensi kerajaan lain. Kita dah basically dah linkkan lah dengan all those information. Tetapi kalau ada yang tertinggal ataupun tidak ada latest update, you can check also dekat agensi-agensi lain punya website. That's what I can share at this moment, Encik Zul. Tapi adalah bantuannya dari segi bantuan untuk menembusi pasaran ataupun to explore pasaran luar negara yang diberi secara matching grant oleh SME-Corp. Alright, terima kasih Cik Amrul. Saya kira mungkin ramai juga rakan-rakan PKS kita yang tidak mengetahui bahawa SME-Corp Malaysia turut menyediakan grant, matching grant kepada mereka yang ingin mengeksport produk mereka ke luar negara. Mungkin diorang ingat sebelum ni Matrix saja Cik Amrul. Tapi alhamdulillah SME-Corp juga turut menyediakan peluang-peluang tersebut. Alhamdulillah. Baiklah, masa sentiasa mencemburui kita lah. Dan untuk makluman barisan panelis kita, hari ini merupakan sesi soal usahawan yang paling lama. Selalunya kita buat sejam saja, tapi disebabkan begitu banyak soalan, maksudnya ramai yang berminat. Jadi kita dah pun drag sehingga ke 1 jam setengah. Baik, dan kita ada lebih kurang 5 minit saja lagi. Soalan terakhir saya, mungkin Cik Hairil boleh jawab secara ringkas lah. Adakah Dalusia ataupun Bon Rico menyediakan coaching kepada rakan-rakan PKS yang ingin mengeksport produk mereka ke dua buah negara ini? Okey, Dalusia and kita memang ada, kita punya servis adalah mostly kepada servicing on distribution and import export. Okey, tapi apa yang kami selalu jalankan adalah bila ada usahawan yang berminat, mungkin ada usahawan yang berminat untuk explore market kedua-dua buah negara ni, kita boleh adakan sesi dengan MatchMe, MatchMe ada SME-Corp So memang ada benda yang kami selalu kongsikan dengan usahawan-usahawan yang dah kenal kami lah untuk explore. So memang kita ada buatlah that service untuk bagi coaching apa semua dan berkaitan dengan ekspor ni untuk kedua-dua buah negara, insya-Allah. Lagi satu kita nak cakap pasal kesediaan tu. Maknanya persediaan usahawan tu, let's say kalau berminat, dia hantar email kepada kami, email ataupun invite, apa nak kata tadi, apply kat MatchMe tu, nanti kami akan register kat sana. Kami dah register kat sana. Mungkin kita tengok, kita akan screening lah, insya-Allah. Dan email kepada kami pun boleh, deborico@gmail.com. Alright, baik sekali, alhamdulillah. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, begitu banyak sekali manfaat yang kita boleh peroleh daripada platform yang dibangunkan oleh SME-Corp Malaysia, iaitu myassist-msme.gov.my. Jadi saya sekali lagi menyeru rakan-rakan PKS yang sedang menonton untuk merebut peluang ini, sebab platform ini percuma, Cik Amrul, buat masa ni. Ya, buat masa ni percuma sehingga kita jumpa, kita ada 2,000 orang dalam tu. Lepas tu adalah small package untuk dikenakan charge, token I call it, it's not a charge, betul-betul charge yang akan dikenakan. So grab the chance lah, the first 2,000. Alright, so kepada rakan-rakan PKS, cepat-cepat rebut peluang ni di platform MyAssist, dan banyak sekali manfaat yang anda boleh peroleh di platform itu. Untuk MyAssist, Encik Zul, MyAssist is free. MyAssist tak ada masalah, you can visit, get the information apa semua. Cuma untuk MatchMe yang selepas 2,000 orang akan dikenakan token. Itu dia, MatchMe ni yang banyak sekali
syarikat-syarikat yang telah pun mula mendaftar yang mungkin baru tahu akan manfaatnya, peluang pasaran yang ditawarkan dalam platform MatchMe tu. Jadi jangan lupa lepas saja sesi live ni terus saja mendaftar melalui platform MyAssist dan terus cari MatchMe di dalam platform tersebut. Okey, saya kira jam pun telah menunjukkan pukul 12.30 minit tengah hari. Sebelum saya nak tutup sesi live kita pada hari ini, mungkin Cik Hairil ada kata-kata penutup untuk rakan-rakan yang sedang mengikuti, dan mungkin boleh share macam mana nak follow Cik Hairil, dekat mana boleh contact Cik Hairil, dan apa kata-kata semangat kepada rakan-rakan PKS kita yang mungkin ramai yang tengah down sekarang ni. Mungkin Cik Hairil boleh berkongsi sedikit dan seterusnya menutup sesi live pada hari ini. Okey, terima kasih sekali lagi kepada SME Corp. Apa yang saya nak bagi tahu, okey, saya usahawan, tuan-tuan pun usahawan PKS. So sekarang ni memang kita dalam keadaan yang agak mencabar, diuji dengan COVID-19, diuji dengan pandemik, yang mana ada yang terpaksa tutup syarikat, ada yang terpaksa downsizing team, kan, macam-macam. Tapi satu pendekatan yang bagus daripada SME Corp saya nampak, mereka satu agensi yang membantu usahawan, bukan takat untuk pembangunan ataupun pembangunan syarikat di dalam negara, tapi luar negara. Bila saya tertarik dengan apa yang Cik Amrul bagi tahu tadi, maklumkan tadi pasal galakan ekspor Bumi Putra, kan, galakan ekspor Bumi Putra yang ada grant kat situ, kan, ada grant yang membantu usahawan. Bila saya boleh go through, nanti usahawan-usahawan pun boleh go through kat website, memang dalam website SME Corp ada tunjuk semua apa klaim yang boleh, apa klaim yang dibenarkan, apa semua, kan, atas tujuan bantu untuk ekspor. Okey, satu yang menarik, satu lagi yang point yang saya nak highlight kat sini adalah PKS jangan rendah diri, terlalu merendah diri sangat, tak boleh nak ekspor, orang kata, kan. Kita yang paling penting sekarang ini adalah collaboration, kan. We are partner, we are distribution partner kat US and Perancis, yang mana mungkin kita boleh bekerjasama, kan, dengan mungkin hantar sebilangan produk yang for sampling ke ataupun untuk trial market, kan, dan dapatkan bantuan daripada SME Corp, insya-Allah, dan dapatkan bantuan daripada SME Corp, insya-Allah. So selagi mana usahawan, dan minta juga kawan-kawan semua doakan kami juga, kan, doakan kami supaya berjaya, insya-Allah, dan dapat harungi dan bertahan pada waktu yang mencabar ni lah, kan, dan saya doakan juga tuan-tuan, insya-Allah. Amin, terima kasih. Encik Abuzar, silakan. Oh, saya? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali memang saya ucapkan terima kasih lah kepada SME Corp. Saya pun tak terjangka SME nak ajak saya borak macam ni, kan, santai-santai kongsi. Masih Cik Amrul, masih Cik Zul, apa semua, barisan SME. Masih juga kepada Cik Khairil juga lah, selaku rakan saya, partner saya. Dan Alhamdulillah, macam mana pun apa saya sokong sangat-sangat apa yang tuan-tuan beritahu, kita semua masing-masing, kalau kata Cik Amrul kata tadi, kita ada buluah pubuah. Maksud dia apa? Di mana buluah tu maksud dia kehendak. Pubuah ni kebolehan. Maksudnya bila kita hendak, kita boleh. Sebenarnya begitulah. Jadi usahawan dia memang orang kata bangsa berusaha. Bangsa berusaha ni bangsa yang sentiasa berusaha. Kalau 7 kali dia jatuh, 8 kali dia bangun. Jadi kita nak bagi tahu macam tu lah. Dan apa pun sekarang ni kita macam Cik Khairil kata, kita sekarang ni COVID. Saya yakin dan percaya berapa orang yang menangis, mengintih. Betul. Macam mana apa nak buat, macam nak survive. Bukan setakat bisnes tau, keluarga. Yang mana akhirnya membawa kepada keluarga, membawa kepada anak-anak sebagainya, kan. Jadi macam mana kalau kita kata semua orang, kalau kita kata suruh doa, dah penuh doa dah ni, kan. Jadi kita bukan nak kata doa saja, bahkan kita kena berusaha. Jadi Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah, sekarang ni pun kita ikhtiar dengan apa yang kita boleh. SME pun ada bantuan sebagainya, kita teruskan dengan ikhtiar yang ada. Mungkin sebelum ni kita tak tahu SME ada bantuan begini, kan, boleh ekspor sebagainya. Hari ni kita dah tahu apa peluang-peluang yang ada yang SME boleh bagi, dan peluang-peluang yang lain lah. So insyaAllah saya tak ada nak kata panjang. Saya cuma je vous souhaite bon continuation, bon courage, prenez soin de vous. Maksud dia, saya wish all the best, good luck,
jaga diri baik-baik. Okey. Allah. Jazakallah bikhair Cik Abuza, Alhamdulillah. So untuk yang terakhir silakan Cik Amrul, kata-kata penutup sebelum kita menutup sesi live pada tengah hari ini insyaAllah. Silakan. Okay, terima kasih Cik Zul. Okay, seperti yang saya cuma nak recap two things actually daripada apa yang nak repeat balik lah. Actually benda yang penting actually pada pandangan saya. Dan bila tadi mention about when you do cross border business, you need a good partner. You perlukan seorang because you can handle everything. You tak boleh nak buat barang, you tak boleh nak market barang, you nak tolong eksport, kemudian nak market pula dekat luar negara. Kalau you nak handle everything, it takes years. Mungkin tak sempat pun. Mungkin different generation lah kot yang handle lepas tu kot. So, since to make it short, to make it faster, actually kita perlukan macam Cik Abuza mention tadi, separation of expertise. Maknanya you may focus on the product manufacturing, that's your forte pada PKS Malaysia ni. Kemudian untuk market punya market penetration ataupun market exploration ni serahkan kepada distributor. We have a good partner, we have Malaysian partners dekat sana. Alhamdulillah ni satu benda yang memang difficult to get. So we manage dengan Cik Abuza dengan pengalaman dia di sana dan Cik Khairil support daripada Malaysia. So we have both parties actually. Ada warehouse dekat sana, itu satu benda facility yang amat diperlukan bila beli ekspor. So actually for me, I nampak Dalusia dan Borico adalah syarikat yang dah ada all this platform. It's just the matter of dah ada bekas, cuma perlu di fill up je. Dah ada cawan, kena masuk air je. So air tu yang kita perlukan daripada PKS, dan apabila katakanlah terjumpa satu potensi untuk work bersama, make your business as a partnership. Ni macam kahwin tau. Saya selalu guna this. Bila you kahwin dalam business, bila macam kahwin lah. Okay, kalaulah katakan partner you sakit, isteri you sakit, you pun terasa kan. Kalau partner you happy, you pun nak happy juga. You pun rasa happy. So, you have to work hand in hand together because salah seorang sakit, seorang fail, your business will fail. So, work as a partnership. Try to understand the situation. Kalaulah katakan the partner say, bawa produk ni tak boleh jalan ni, better not to do. He knows better because market dia punya. Kalaulah partner kata produk ni kena ubah ni macam-macam, investment 50 juta. Mungkin manufacturer pun kata I tak boleh buat 50 juta. Terimalah fakta. Cuba cara lain sampailah jumpa satu solusi atau formula yang win-win for both parties and then proceed. It takes a long time. Yes, bukan senang kita nak buka nak jual produk kita di Malaysia pun tercungap-cungap kan. So apatah lagi luar negara. Tetapi peluang itu tetap ada. Lebih lagi kita explore satu new market yang kita boleh be creative in exploring and also introducing your product. So it's not impossible dan benda tu dah separuh jalan dah ada. Platform is there. It's just a matter of to choose the right one and to work together to make it happen. So itu saja dari saya Cik Zul sebagai kata terakhir. Terima kasih kerana menjemput saya for this session. Dan thank you for both from SME Corp. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Abuza dan juga Cik Khairil. It's a good sharing. Thank you very much. Hopefully we can work together further to boost our SME to export to these two countries. Thank you. Baik, terima kasih Cik Amrul atas kata-kata penutup tadi. Jadi saya kira sampai di sini saja sesi live kita pada hari ini. Kalau nak sembang memang sebenarnya tak cukup. Memang saya ingat sampai pukul 1 pun insyaAllah belum cukup lagi. Perkongsian yang begitu banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi saya ingin menyusun 10 jari ampunan maaf kepada rakan-rakan yang sedang menonton di Facebook Live sekiranya ada terkasar bahasa ataupun mungkin ada soalan-soalan yang tak dijawab. InsyaAllah mungkin Cik Khairil dan juga Cik Abuza boleh PM direct mereka lah. Okay. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Amrul Nazri Abdullah daripada SME Corp Malaysia. Terima kasih kepada Cik Abuza Muhammad daripada Fran. Hari ini kita bawakan Fran. Terus kepada Fran untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga Cik Khairil, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Facebook Soal Usahawan pada hari ini. Dan untuk itu saya sudahi sesi live kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk sesi Soal Usahawan di minggu hadapan. Sekian, bye-bye. InsyaAllah. Jumpa Olimpik 2024. Seri.